Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar? Anda berada di hujung minggu sekarang. Mungkin dah lega sedikit dalam keadaan yang orang kata apa, santai. Malam ni kita cerita tentang satu perkara yang kalau mereka yang pernah kena, cuba tulis kat sini siapa pernah kena sehingga pening kepalanya macam nak pecah kepala, ataupun macam nak gila, ataupun sampai kena migraine. Kan ada satu ruang daripada pening biasa yang boleh hilang dengan rehat saja, sampai lepas tu yang jenis kena Panadol atau kena urut-urut sedikit boleh lega, ataupun you kena ambil Ponston, tetapi ada yang sampai Ponston pun tak jalan. Itu yang orang kata macam nak gila tu, betul tak? Sebab sementara nak pergi jumpa doktor, masa tu you dah muntah-muntah, dah lawyer, betul tak? Okey, siapa yang pernah kena sampai migraine? Cuba kita discuss pada malam ini, sebab ada 3 jenis sakit kepala yang paling lazim berlaku. Nombor 1 dipanggil, dah sedia belum semua ni? Okey, laju-laju sangat nanti. Okey, sementara tu kita tekan share dulu, tekan like, tekan love, dan kita doakan semua dalam keadaan sihat walafiat, sebab malam ni kita nak cerita 1/5 daripada kita. Bahkan untuk wanita, 1/4 daripada anda yang kena orang panggil sampaikan pening ke arah migraine. Dan migraine sampai tak boleh pergi kerja, sampai kena duduk dalam bilik gelap, sampai tak boleh tengok lampu langsung. Kalau matahari memang you tak akan keluar rumah. Itu yang saya nak cerita pada malam ni. Apa you kena buat secara secepat mungkin, sekurang-kurangnya boleh bernafas balik lah, boleh nampak dunia ni balik. Memang betul, orang yang pernah kena migraine dia lebih faham daripada kita yang kalau tak pernah kena. Faham? Okey, selalunya macam itulah. Sakit ni kita selalu dengar macam tak rasa kan, tapi kalau dah rasa memanglah. Baik, kalau macam tu kita dengar cerita-cerita seperti orang yang kena tension headache. Selalunya yang ni kat depan forehead ni, kadang-kadang belakang ya, di bahagian tengkuk, bahagian leher, atau di belakang sampai ke urat-urat pelikat ni pun boleh orang rasa tension. Sebab tu dia nama tension. Dan hampir lebih pada 50%, 60% semuanya banyak masalah tension headache. Okey, dan selalunya disebabkan terlalu letih, ataupun terlalu orang kata apa, dalam keadaan kemurungan, ataupun muscle you, otot-otot you dah orang kata apa, strain, maksudnya dah ketat sangat, dah banyak kerja, ataupun dah letih, lesu, ataupun of course because of stress lah, tak ada lain kan. Tapi yang satu lagi dia panggil cluster. Cluster ni maksudnya setumpuk-setumpuk. Dia boleh kat mata, kadang-kadang tepi temple ni, bahagian atas telinga ni, kadang-kadang kat sebelah aja kan. Tapi yang paling teruk ialah bila dia jadi migraine. Migraine ni selalunya setengah orang kalau dah biasa tahu waktu-waktu mana dia nak kena, setengah makanan pun boleh trigger, boleh menyebabkan migraine tu datang balik. Ada tak siapa-siapa sini yang tak boleh makan makanan, terutama sekali yang ada MSG lah kan? Ada bahan-bahan yang trigger dia, yang memberi memicu keluarnya migraine ni. Setengah orang ada setengah minuman pun tak boleh. Kalau kita boleh minum kopi, dia tak boleh minum kopi, contoh, ataupun teh. Setengah orang masalah hormon kan. Maklumlah, wanita kan kita selalu ada masalah hormon yang tak stabil pun dia boleh naik sampai menjadi migraine. Setengah orang tak boleh diganggu dengan tempat-tempat, environment, bau-bau. Of course saya kata apa tadi, tempat yang cerah, lampu, ataupun yang tak cukup tidur. Of course yang ni selalunya dia sebelah dulu, dia attack setengah orang tu ada sampai apa yang dipanggil aura. Ada tak siapa sini yang ada aura dulu, sebelum dia datang tu you dah tahu dia akan datang. Ni dia macam dia nak mari ni, dan you seorang je nampak aura ni, macam cahaya, ataupun setengah you rasa tempat-tempat tu macam you tak pernah pergi, you rasa macam you pernah pergi, pelik-pelik lah.
dan setengah orang tu nampak floaters dalam mata dia, nampak macam ada ulat-ulat. Ada tak kat sini yang ada floaters? Kadang-kadang terganggu, dia boleh memulakan migraine you. Of course, kalau you dalam keadaan tertekan, under pressure, kerja banyak, tak cukup tidur, anak lagi ganggu, cucu lagi sakit dan sebagainya, contohlah, dan you risau sesuatu perkara tu, memang boleh mencetuskan migraine ni. Dan ada orang sehinggakan dia boleh nampak cahaya yang macam dalam air pun ada, dia merasa macam dia masuk dalam air pun ada. Ada setengah tu dia rasa macam dia jadi blur. Maksudnya jadi apa? Jadi kelabu. Jadi mata ni memainkan peranan penting. Satu, aura dia tu nampak cahaya-cahaya semua tu. Satu lagi, dia nampak macam kelabu nak gelap-gelap tu, tapi bukan sampai buta lah, tak. Jadi anda sekalian, ini adalah antara gejala-gejala ataupun petanda yang you kena dengar malam ni. Apa nak buat kalau ubat tak ada ataupun tak sempat jumpa doktor. Selalunya by the time you jumpa doktor, kadang-kadang dia hilang pun. Walaupun banyak, pening kepala ni boleh sampai lebih daripada 2-3 hari pun ada. Macam migraine ni jangan main. Kalau dia nak datang tu, cepat-cepat you kena buat sesuatu. Kalau dia dah masuk ataupun dah attack, lambat sikit lah nak baik, kalaupun you ada ubat. Sekarang ni ubat-ubat pun kalau doktor bagi tu, kalau dia spare kat you pun ubat yang kuat-kuat belaka. Dan ubat ni memang ada side effect pun sebab dia kuat kan. Contoh ubat-ubat seperti Cefagod, ubat triptan, semua ni ubat yang beta blocker, macam-macam dia bagi. Sampaikan ubat anti kemurungan pun dia bagi, anti anxiety, beta blockers, macam-macam lah ubat-ubat untuk migraine ni. Sebab ubat biasa dah tak jalan, faham tu? Okey, kita mukadimah dah habis, tetapi satu amaran atau peringatan sebenarnya supaya you jumpa doktor juga. Kalau pening terutama sekali sebelah aja lagilah. Kalau pening semua biasa-biasa berlaku seminggu sekali, 2 minggu sekali tu mungkin tension headache kan. Tapi kalau migraine yang sebelah aja tu, minta tolong you pergi check. Tak semestinya sebelah lah, asalkan you tak pernah lagi kena, you pergi check. Pastikan doktor dah, kalau dia was-was, dia mungkin buat scan kepala you, otak semua tu, supaya tidak ada benda-benda lain. Faham tak? Benda-benda lain tu maksudnya tidak ada yang lebih membahayakan ataupun menakutkan, yang dipanggil secondary headache. Bukan headache disebabkan oleh otot ataupun dipanggil otak kita ataupun penglihatan ataupun saraf kita kat sini, tetapi ada benda lain yang mengganggu seperti kanser. Itu yang paling kita nak hindarkan dahulu. Kita keluarkan diagnosis tu, yang lain kita boleh ikut malam ni punya cerita. Boleh? Okey. Malam ni punya cerita saya bagi 2 cara untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kalau mula you letak, okey, ready? Nombor 1, cari macam kain macam ni. Okey, lepas tu you masuk ais. Okey, berarti buat ice pack. Lepas tu you letak macam tu, letak ke atas ni. Okey, dan you sandar ataupun you tidur, you rehat. Ais, jangan bagi ais tu kena kat you punya kulit. Sebab apa? Kalau sejuk ais tu, you tak sedar nanti dia boleh terbakar kulit ni. Walaupun dia ais tapi boleh merosakkan kulit. Faham kan? Sebab terlalu sejuk. Okey, 1. Dan kadang-kadang dengan ice pack ni you dah boleh legakan you punya keadaan. Ini memang ramai orang mendapat manfaat bila saya nasihatkan cuma pakai ice pack aja. Sebab saya belajar ni daripada Majlis Sukan Negara dulu. Masa saya kerja sebagai doktor sukan, kan banyak atlet-atlet yang kadang-kadang terlalu, orang panggil apa, heat, nak dapat heat stroke ataupun terlalu panas badan, tak minum air cukup. So kita banyak pakai ice pack. Mereka selalu mendapat orang kata apa, kelegaan. 1. Nombor 2, zaman datuk nenek saya dulu pakai limau kasturi. Tak limau kasturi tak? Okey, you pegang limau kasturi tu atas kepala you. Okey, you lumur dia, you gosok, suruh isteri you ke ataupun suami you ke, anak you ke, suruh lumur elok-elok. Cuba you rasa macam mana. Lepas tu kulit-kulit tu you jangan buang. You ambil kulit 3-4 biji you ni, you masuk dalam air, dalam bowl, dalam besin. Ambil air tu, you mandi sekejap lagi, you bilas dengan air bacalah sikit, minta doa kan, biasalah tu. Lepas tu you mandi dengan limau kasturi. Tahu tak limau kasturi? Tahu kan? Okey, right. Lepas tu kalau ada makanan-makanan yang saya kata tadi yang mengganggu you, jangan sekali you cuba-cuba.
Sebab saya tak nak you terutama sekali MSG semua ni tak pasal-pasal dia meningkatkan kekerapan you kena migraine terutama sekali. Dan last sekali, cuba rendam kaki dalam air panas. Bukan panas lah, air suam panas, bukan suam sejuk, suam ke arah panas. Dia you rasa sedap je nanti. Sebab peredaran darah tu mungkin membawa semua kesakitan, pain tu, anti-inflamasi semua tu kan, dalam tu dah mula nak bengkak, nak sakit semua tu, dia tarik sakit tu keluar melalui peredaran darah. Apa saya kata? Rendam kaki. Boleh? Senang tak? Okay, jadi ni saya dah bagi kat you 3 cara. Okay, ice pack, lepas tu limau kasturi, lepas tu rendam kaki dalam air panas, air suam. Kalau di negara-negara yang terutama sekali orang kaum India, mereka banyak pakai nim, daun nim. Tahu daun nim? Daun apa daun nim? Siapa tahu daun nim tu apa? Cepat. Alamak, saya lupa daun nim ni. Tapi you tahu kan daun nim tu apa dalam bahasa? Alamak, yang bila you kena apa, chicken pox ke apa tu kan? Daun semambu. Okey. Daun semambu. Saya kecil-kecil dulu banyak pakai daun semambu ni kan, dipukul-pukul badan kita sikit-sikit kan. So daun dia tu bagus untuk you buat jus dia. Buat orang panggil smoothie, campur kalau boleh dengan ginger sedikit, apa tu, halia. Kalau tak ada halia hidup, ambil powder, dia punya serbuk halia pun boleh. Lepas tu cari serbuk turmeric sedikit, apa ni dipanggil kunyit sedikit. Saya cerita tadi, kalau orang India dia memang suka main dengan buah amla yang dah kering tu, dia tumbuk, boleh juga. Tahu buah amla kan, yang bulat tu, apa orang panggil buah Melaka ke? Macam buah Melaka tu. Baik. Ada satu lagi cara, siapa yang suka main dengan essential oil, you boleh sapu kat bahagian hidung, bahagian kepala, dahi semua ni. 2-3 yang terkenal untuk migraine ataupun sakit pening kepala, namanya peppermint oil nombor 1, nombor 2 lavender oil. Saya ulang, peppermint, nombor 2 apa saya kata tadi? Lavender. Tolong tulis untuk kawan yang lambat masuk. Okey, lepas tu sesame oil. 3 oil ni terkenal untuk you legakan. Ingat, kadang-kadang kita kalau tak dapat 100% pun, kalau boleh lega 70% pun, kira banyak orang kata apa, terima kasih sama siapa yang tolong bantu bagi bahan-bahan macam ni. Dan diet, kalau selalu you makan yang tinggi dengan magnesium pun bagus, seperti almond, avocado, sunflower seed, oats, sesame seed, pisang pun boleh, beans, banyak beans, dan lentils. Lepas pada tu jangan lupa kepada D3K2 biasa, dan satu lagi dipanggil omega 3. Okey, yang penting malam ni saya nak bagi satu cara fisioterapi yang mudah. Kalau dalam kapal terbang ke, ataupun di LRT ke, atau kat office masa meeting ke, you tengah nak datang pening kepala tu, you ambil jari you ni yang V shape ni, you tekan kat sini. Okey, minta maaf lah, ni saya dah kemek kat sini sebab dah tak ada muscle ni. Disebabkan apa, 3 jari saya kan dah orang panggil apa, dulu carpal tunnel syndrome operate yang kurang berjaya, dan saya masih lagi dalam proses untuk mencari jawapan. Saya sekarang tengah study homeopati pula. Kot-kot ada harapan. Tuhan tu mesti ada hikmah. Saya percaya kenapa saya tak diberi kebaikan terus. Dan alhamdulillah ada sedikit impact, tapi benda tu masih awal. Okey, maksud saya kalau kena migraine tadi apa, tekan kat sini. Okey, tekan kat sini, V terbalik. Okey, supaya you boleh tekan kat sini. Tekan dia, tekan sampai rasa sakit, tapi sakit yang sedap. Boleh tekan, main gitu. Okey, puterkan dia pelan-pelan macam tu. Boleh? Satu di situ, dan satu lagi V antara jari kecil dengan jari manis ni. Okey, pun cari dia punya tempat yang boleh tenggelam sikit tu, you urut dia kat situ. Boleh? Okey, jari kelima, jari keempat ada V dia tu, kat V penghujung dia tu, you picit dia.
Satu lagi, jari satu, jari ibu jari dengan jari telunjuk. Okey, tekan tu, tekan ni, tekan. Ni. Ni kan nampak berisi sikit kan? Ni kan nampak berisi, ni kan nampak kemik ni kan, nampak tak kemik ni? Ni. Bukanlah saya nak tunjuk kesakitan ataupun sengsara saya, tapi supaya anda tahu jangan operate dulu lain kali. Buat dulu cara-cara yang orang kata apa, alami ke, urut dulu ke, jangan nak terjun terus nak pergi operate je. Okey. So tekan ni V shape sini atau V shape kat sini. Boleh? Ni. Antara jari kelima dan jari keempat. Dua ni ada point kat V, tempat tajam dia tu, tenggelamkan you punya tekanan ni, urut ni dengan tu dua jari kan. You tekan. Tengok apa jadi. Kalau dah lega, you tak payah buat apa-apa lagi dah. Alhamdulillah. Tapi malam ni kalau you kat rumah, pening kepala yang sampai tak boleh keluar office, tak boleh pergi office tu, tengok saya ajar you all. Boleh? Pertama kali anda nak buat ni, anda kena sediakan dulu kat tepi katil you atau tepi sofa you air lebih kurang banyak tu. Ambil towel yang lebih kurang besar, tak salah besar sangat, nanti basah satu bilik tu pula. Lebih kurang besar ni cukup lah, boleh. Lepas tu you rendam. Okey, biar dulu dah. Okey, rendam dalam tu. Okey dah. Bagi kena air sejuk lah. Kalau ada ais ketul, you bubuk ais ketul sedikit, lebih kurang tak payahlah banyak sampai sejuk gedi. Okey, 2, 3 atau 4, 5 ketul cukup, sesejuk sesedap rasa. Baik, mulakan dengan bismillah dulu. Lepas tu you panaskan you punya jari, terutama sekali tapak you punya ni, tapak tangan ni, base dia tu yang penting kat bawah tu. Sebab apa? Nanti kita nak letak ke atas mata you. Okey, sementara tu tarik nafas dulu. 4, lepas berapa? 5. Lagi sekali. 4 dan 5. Buat berapa kali? Buat 10 kali. Okey, buka spek kalau yang nak pakai spek tu. Dan 9 dan 10. Lepas tu apa you buat? You massage di tepi mata. Nampak? Ini cerita migraine, cerita pening kepala, tapi banyak saya nak mainkan dengan mata. Sebab mata ni adalah antara, bukanlah punca penyakit ni, tetapi dia yang boleh memulihkan keadaan, dan dia juga boleh menerukkan keadaan mata kita. Okey. So apa you buat ialah you massage bahagian tepi mata you. Okey, massage macam bulat pun tak apa, atas bawah pun boleh, belakang depan pun boleh, asalkan panas tadi tu kena di bahagian tepi mata. Okey, lepas bilangan 9 dan 10, tengok saya buat ni, you tempat yang sama, you tolak ke dalam macam tu. 1, 2, 3, 4. Mata tu nak pejam sikit boleh, jangan pejam rapat-rapat, just supaya tak kena tangan ke arah mata saja. 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lepas tu panaskan balik. Tangan you sentiasa kena panas, sebab kita lagi sekali nak letak tapak tangan ni ke atas mata macam tu. Okey, ni nombor 3. Pusingkan. Okey, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10. Okey, dah boleh tu. Alright, lepas tu letak balik, ataupun jangan angkat tangan tadi, tahan 5 saat lagi. 4, 5. Dia sentiasa nak kena panaskan tu. Relax. Lepas tu ambil jari you, buat macam tu sekarang, dan ni letak ke atas you punya ibu jari, lebih kurang macam tu. Buat dia punya macam ni, jari punya knuckle ni kan. Okey, lepas tu ruas ni, kat ruas ni nanti akan kita nak tekan ke dalam mata, tapi bukan sampai sakit. Dia macam, tengok saya buat, tutup mata, tekan ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan betul, bukan tekan mama ini. Okey, tapi tak adalah tekan sampai sakit. So berapa saya bilangannya? 10 juga. 8, 9, 10. Boleh? Okey, lepas you buat macam tu, you dah tekan ke dalam mata tu,
Sekarang you ambil sama juga you punya ruas ni knuckle ni. Saya minta you pergi tepi kat ujung kening you tu, atas sikit ataupun dekat dengan penghujung mata ni. Lepas tu saya minta you pusingkan. Ni orang panggil temple. Selalunya orang pening dia sakit kat sini lah, ataupun dia rasa lega pun kat sini. Nampak ni buat macam tu. Okey, 8, 9, 10 bilangan, 10 saat. Lepas tu you tekan ke dalam, sebab di tepi mata ni you rasa ada lekuk tak? Rasa tak lekuk tu? Jangan kat dalam mata ni, tepi mata, ujung mata betul-betul ujung mata tu you cuba masukkan sikit, tekan ke dalam dan tahan. Okey, tahan bilangan berapa? 10 juga. 1, 2, 9, 10 saat lah. Okey, dah habis, panaskan balik. Minta maaf yang ni panjang cerita sikit, sebab migraine ni dia memang complicated sikit. Tapi kalau you dah biasa buat selalu, orang yang migraine hafal. Kalau you tertinggal 1-2 step tak jadi masalah. 9 dan 10 letak kat mata ketiga. Mata ketiga satunya 1, 2, kat sini ada mata satu lagi, contoh. So mata ketiga ni letak kat situ, pusing dia. Okey, pusing. Orang kata lawan jam lagi bagus ni. Pusing. 8, 9, 10. Okey, sekarang sambil panaskan sikit lagi, buat pump kat bahagian telinga ni, bagi bunyi macam ada cun macam tu. Okey, ready? Boleh tak? 10. Okey. Kalau you tak mau lepas langsung pun tak apa, letak je kat situ, tapi you release sikit je, bagi bunyi cint, you sendiri boleh dengar, tapi setengah orang sampai kat luar pun boleh dengar. Okey, 8, 9, 10. Okey, dah boleh 10. Dia ada macam pump in and out. Ni semua bagus untuk you punya migraine atau pening kepala. Dan lepas tu urut elok-elok. Kalau siapa boleh tolong urut lagi bagus, tapi maklumlah kita seorang-seorang ni kan, tarik je dari belakang ke depan elok-elok, daripada leher sampai ke belakang tu ke depan. 10 bilangan. 8 belah sini pula, 9 dan 10. Kita dah nak habis. You sekarang cuma putarkan you punya leher tu pelan-pelan. Dapat 10 saat, tapi perlahan betul-betul. Sebab apa? Kalau you buat laju, apa jadi? Lagi pening kepala. Okey, ini kena relax, contoh macam tu buat. Jangan sampai pening kepala ya. 8, 9, 10 saat. Dalam 10 saat ganti balik, tukar belah sana pula. 1, 2, 8, 9, 10. Okey, kalau dah boleh macam tu, sekarang you dah buat massage untuk kali terakhir massage tu. Saya nak tengok berapa kali lagi nak kena massage ni. Rupanya dah habis kita sekarang. You kena massage ke atas telinga ni saja macam tu. Okey, setengah orang buat daripada depan ke belakang pun boleh macam tu. Yang bagusnya saya lebih suka daripada temple ni, sebab temple ni rasa lega pening-pening kepala tu. Tapi dia nak atas telinga tu ada satu point yang kalau you tak massage dia, kira tak complete, belum sempurna. Sebab kita dah nak pakai towel dah sekarang. Habis, tarik ke belakang. Kalau you ada masa, you urut bahagian lekuk, kan ada lekuk kat belakang tu. Maka kita dah habis sekarang. Bila dah habis dengan massage tu, maka ambil lah you punya towel ni. Towel ni bila you dah biar lama begitu, dia resap semua air dia. Nampak tu? Air banyak masuk. So you jangan lupa nak perah dia. Sebab you dah simpan hampir 7 minit tadi. Saya buat dengan you all semua tu 7 minit. Maka dia pun dah penuh dengan air. Kita nak dia punya suhu tu, bukan kita nak air dia. Kita nak dia punya temperature tu to be cool, bukan cold. Dan letak kat situ dan tidur, ataupun you sandar. Buat macam tu, macam saya buat ni. Boleh nampak tak? Nampak kan? Dan tangan kanan letak kat jantung you. Syukurlah
sekurang-kurangnya you masih boleh bernafas lagi, walaupun pening tu cuma hilang 60%, tapi Alhamdulillah. Contoh, kalau you rasa ringan betul kepala, lagi you sonok, betul tak? Tapi Alhamdulillah, pastinya dah ada sedikit kekurangan, maka fokus kepada jantung you dan pernafasan sahaja. Tarik nafas, mata boleh macam tutup mata sikit, jangan rapat sangat. Relax, tarik nafas 4 dan lepas 5 lebih kurang. 4 saat tarik lagi. Buatlah sampai you macam nak terlena pun tak apa, sampai lupa nak bilang pun tak apa. Dah lupa dah ni. Kali ke berapa dah? Kali ke-5 punya cycle. Tarik nafas. Lepas. Okey, siap. Oh, sedap. Saya pun macam dah nak tidur dah ni. Oh, sedap tu. Dia bukan sejuk tau. Dia rasa macam air sejuk kan? Okey, apapun, Alhamdulillah kita dah habis bersama dengan anda pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kerana sudi join, dan mengharap you belajar sesuatu malam ni, dan tolong minta orang tengok balik, sebab sekali round macam ni saya sendiri pun tak boleh ingat. Betul tak? Sebab banyak benda yang saya dah kongsi dengan anda sejak seminggu lepas. Saya lebih fokus kepada penyakit saya, anda fokus pada penyakit anda, sama-sama kita kongsi dengan orang lain, boleh? Okey, tolong tekan share. Yang baru masuk tu tolong tekan ya. Kita kongsi, yang penting sharing tu. Okey, lepas tu kita love and like. Dan kalau siapa yang tengok YouTube nanti, you subscribe. Kita kan lepas pada saya buat ni, 2 bulan kemudian siap YouTube pula kita masuk ke sana. Maklumlah, kerana orang dah lupa kan. Okey, baik, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Anda semua dalam keadaan sentiasa dunia ni bahagia, akhirat syurga. Okey, dan saya doakan semoga anda dalam keadaan sentiasa boleh senyum sokmo. Dan jangan lupa promo kita masih on. Alhamdulillah, setengah produk tu betul-betul dekat nak habis. Saya rasa cuma macam saya tak salah, saya kopi tu nak kena reorder lagi. Alhamdulillah, you suka kopi, saya pun suka kopi tu. Tapi jangan lupa, Sacha Inchi Oil is the best. So far mendapat banyak testimoni yang cun-cun, yang saya tak sangka pun. Ini semua rezeki Allah yang bagi, betul? Dan jangan lupa ada Santera, ada Habajala untuk lawan lagi virus dan sebagainya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada malam terdekat besok lah kan, kalau panjang umur. Okay, let go, feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.